لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا قول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pagi ini setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena Allah programkan kita dan masa ini untuk berada di dalam majlis ilmu, majlis yang paling mulia. Walaupun ada sedikit gangguan, itulah Allah nak bagi kita pahala sabar. Pahala sabar ni besar ke kecil pahalanya? Besar. Banyak ke sikit? Banyak. Tak kira banyaknya. Nak tahu Allah khabar? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar itu tak dapat dikira berapa banyak. Terlalu banyak. Jadi mari kita sabar-sabar. Sampai bila nak sabar? Sampai bila nak sabar? Sampai mati. Ada orang kata sampai bila nak sabar? Dia ngadukan orang membuat satu pada dia. Orang ni kopi ni. Kita jawablah sabarlah pakcik. Sampai bila nak sabar tentang ini? Jawablah. Jawab balik apa? Sampai matilah. Kita nak mati dalam membawa pahala sabar. Kita nak mati membawa pahala redha. Kita nak mati membawa pahala syukur. Kita nak mati membawa pahala taubat. Itu kita nak mati kan? Nak mati membawa pahala tawaduk dan sebagainya. Jadi sabar itu pahala yang besar benar. Di antara orang yang dapat masuk syurga tanpa hisab ialah orang-orang yang sabar. Nak ke tak nak masuk syurga tanpa hisab? Sabarlah. Kerana dalam hidup ni memang Allah uji kita dengan berbagai jenis ujian. Kemuliaan pun ujian juga. Kekayaan pun ujian juga. Keseronokan pun ujian juga. Allah uji kita dengan nikmat. Bila kita dapat nikmat apa buat? Syukur. Nikmat pun dapat, pahala pun dapat. Kadang-kadang Allah uji kita dengan musibah. Allah uji kita dengan berbagai-bagai musibah. Macam saya baru lagi diuji oleh Allah Ta'ala. Tahu ke perempuan? Saya ni diuji oleh Allah Ta'ala. Dengan kematian isteri yang saya tersayang, yang sangat saya sayang. Tapi sabarlah, mana yang baik. Bila dapat ujian apa itu, apa? Kita sabar. Sabar tu dapat pahala. Sedangkan benda yang diuji Allah tu berlaku juga. Kemudian Allah uji kita dengan ketaatan. Macam kejap ni perempuan boleh datang taat. Allah perintahkan kita buat mengaji. Allah perintahkan kita buat, kita mengaji. Allah perintahkan kita semayang, kita semayang. Allah perintahkan kita berkhidmat kepada masyarakat, kita berkhidmat. Bila boleh kita taat seperti itu, hendaklah kita redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Allah tentukan kita yang jadi kita. Allah tentukan saya yang jadi saya. Allah tentukan puan-puan yang jadi puan-puan. Kena redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Boleh tak Allah jadikan kita ni lain daripada kita? Boleh ke tak boleh Allah jadikan kita ni lain daripada kita? Boleh benar. Boleh tak Allah jadikan saya ni pengedar dadah? Boleh. Boleh tak Allah jadikan saya ni penyanyi pop? Boleh.
Tengok saya ni. Ada tak muka tok pawang? Boleh tak Allah jadi saya ni tok pawang? Tapi saya tak jadi tok pawang. Tak erti saya mobile. Kalau saya jadi tok pawang macam perempuan datang ke rumah saya lah. Tolonglah tok pawang, tok mo. Suami saya dah lari kita, tak ada rumah. Saya pun jampi. Wahai Polan, Ben Polan, aku tahu asal usul kamu, aku tahu asal kejadian kamu. Kamu lupakan makanan kamu, baru kamu lupakan daku. Kamu lupakan pakaian kamu, baru kamu lupakan daku. Kamu lupakan segala-gala yang lain, baru kamu lupakan daku. Berkat doa la ilaha illallah. Esok nonong datang suami balik. Ada nak belajar? Ada nak belajar yang itu? Hentikan dia. Bukan jampi betul tu, nipu je. Itu dah. Bila kita boleh taat, kita redha. Redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Redha tu lebih besar pahalanya daripada sabar. Itu pahala orang redha. Yang keempat, kadang-kadang terbuat dosa juga. Kadang-kadang nyemur kain ke tanda dia juga. Ada yang buat dosa. Kadang-kadang lambat semayang. Ada dosa tak? Dosa lah tu. Kadang-kadang tertengking juga suami tu. Dosa juga. Bila kita melakukan dosa, apa buat? Taubat. Ingat tu, 4 kejadian. 4 perkara yang akan berlaku pada kita. Yang pertama, dapat nikmat apa buat? Ya Allah. Bila dapat nikmat apa buat? Syukur. Sekali lagi. Mula-mula dapat nikmat apa buat? Syukur. Yang kedua, dapat musibah. Dapat kecelakaan. Dapat kemalangan. Apa buat? Sabar. Yang ketiga, boleh taat. Apa buat? Redha. Yang keempat, berlaku maksiat. Apa buat? Taubat. 4 perkara ni penyelesai segala masalah. Kalau kita boleh dapat 4 perkara ni, akan selesai segala masalah kita. Bila dapat nikmat, syukur. Bila dapat musibah, sabar. Bila boleh taat, redha. Bila berlaku maksiat, taubat kepada Allah Ta'ala. Orang taubat tu dijanjikan syurga tau. Orang taubat tu, Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kamu, taubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Nama taubatnya apa? Taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan memaafkan segala kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Tak kita nak. Itu bagi orang yang taubat. Itu 4 perkara dan 4 penyelesaian. Dapat nikmat, syukur. Dapat musibah, sabar. Dapat taat, redha. Terbuat maksiat, kita taubat. 4 perkara itu. Selamat kita insyaAllah ya. Baik, untuk pagi ini kita sambung lagi. Sambung macam mana nak menjaga anggota-anggota yang 7. Allah anugerahkan kita anggota yang 7. Yang pertama mata. Yang mata tak betul? Mata. Yang kedua telinga. Yang ketiga lidah. Yang keempat tangan. Yang kelima perut. Yang keenam kaki. Yang ketujuh kemaluan. Tapi tak susunan tu tak betul. Yang betulnya mula-mula mata, lepas tu telinga, lepas tu lidah, lepas tu tangan, lepas tu kaki, lepas tu perut, lepas tu yang ketujuh kemaluan. Jaga betul-betul tu. Kerana ini 7 anggota tu boleh melakukan dosa. Yang lain tak boleh lakukan, tak ada buat dosa. Yang lain tak ada buat dosa. Hidung tak ada buat dosa. Yang dosa kepala tu nyuaikan hidung tu kepada orang yang bukan tempat dia kan. Ketiak tak berdosa. Yang berdosa apa? Tangan tu. Kerana meluarkan ketiak tu. Faham tu? Lutut tak berdosa. Mana ada lutut berdosa? Yang berdosa apa? Tangan tu. Nyelakkan kain sampai nampak lutut. Jadi 7 anggota saja yang melakukan dosa. Yang lain tak ada kan. Jadi pelihara lah 7 anggota tu daripada sembarang jenis dosa. Sebab itu neraka tak ada 7 tingkat. 1 tingkat untuk 1 anggota.
Satu tingkat untuk mata, satu tingkat untuk telinga, satu tingkat untuk lidah, satu tingkat untuk tangan, satu tingkat untuk kaki, satu tingkat untuk perut dan satu tingkat untuk kemaluan. Baik, untuk petang ni atau pagi ni kita sambung pembacaan kita. Ya. Siapa ada kitab Rumi, buka muka surat 153. Jawi saya tak tahu. Jawi 189. 189. Kita mula dengan perkataan syahadat. Ya. Jumpa? Siapa tak jumpa angkat tangan? Syahadat. 189 Jawi. Yang Rumi 153. Saya punya kitab. Puan-puan punya kitab saya tak tahu. Ya. Saya punya 153. Mana 189? Jawi? Siapa ada Jawi? Tak ada. Tak ada lah. Mula ada perkataan syahadat. Kita lagi masih ceritakan tentang cara memelihara lidah. Lidah tu ya. Hendaklah kamu pelihara lidah itu daripada 8 perkara. Pertama, jangan kamu berdusta. 8 perkara. Nanti akan kita baca satu-satu insya-Allah ya. Yang kedua, jangan kamu menyalahi janji. Yang ketiga, jangan kamu mengumpat. Sekarang ni cerita tentang mengumpat. Apa arti mengumpat? Apa arti mengumpat? Menceritakan hal seseorang, kalau dia dengar dia marah. Itu namanya mengumpat. Kita menjawab lah, ada ye pun kata. Yang ye tu lah namanya mengumpat. Yang tak ye namanya apa? Dusta. Mana tak? Nak ngumpat kan ada dosa? Dua-dua tanda ya. Okey, kita baca senang. Terkadang mengumpat itu diharuskan. Mengumpat itu hukumnya apa? Sekali lagi, mengumpat apa hukumnya? Haram. Haram tu artinya apa? Berdosa. Kalau kita mati dalam keadaan haram, masuk neraka dulu ya. Ada pula dengar tak? Pandangan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang kerjanya mencakar mukanya dengan tangan sendiri. Yang kukunya dia buat daripada tembaga, dicakar mukanya. Tu dia ambil lidah, dia gunting lidah tu, menyembur darah tu. Kenapa? Dia suka mengumpat orang. Itu dosa bagi orang mengumpat. Allah menyebut dalam Quran, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita. Apakah kamu suka salah seorang daripada kamu makan daging saudara kamu yang telah mati? Daging saudara yang dah mati, abang yang dah mati, kakak yang dah mati, adik perempuan yang dah mati, semua dah mati mereka. Datang dia ambil pisau air pehernya. Air peher tu masak buat tom yam. Dia makan apa tak? Itulah ibarat orang yang mengumpat. Kata Allah ngapa ni tahu? Itu ibaratnya orang mengumpat, seolah-olah makan daging saudaranya yang telah mati. Baik, tapi mengumpat ni hukumnya haram. Walau bagaimanapun ada mengumpat tu hukumnya harus. Dengar ke ni? Boleh mengumpat, tak berdosa. Cuma tak ada pahala lah, hukumnya harus. Apa arti harus? Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Jadi boleh tak boleh mengumpat tu? Boleh. Ada 6 tempat ni. 6 cara mengumpat ni tidak berdosa. Kalau nak mengumpat, cari 6 keadaan ni. Lain tak boleh. Lain berdosa kan? Terkadang mengumpat itu diharuskan oleh syarak jika membawa maslahah pada syarak, iaitu pada 6 tempat. Yang pertama, mengata akan kejahatan orang yang menzalim akan dia kepada qadi, ngadu pada qadi atau mufti atau polis atau ustaz atau ketua kampung atau pengulu dan sebagainya, orang yang ada kuasa ya, mengadu kepada mereka. Atau qadi menzalim akan dia, maka dilakukan kejahatan itu kepada sultan. Diadu kejahatan itu kepada sultan. Kalau qadi itu zalim, adu kepada sultan. Kalau sultan zalim, adu kepada yang Tuan Agung dan sebagainya. Ikut kata. Makin lama makin kata supaya ada tindakan yang tak ada berdosa.
pernah seorang isteri mengadu kepada Nabi bahawa suaminya kedekut, bakhil, tangkai jerin, tak hidung masin, tak bagi dia belanja untuk harian dia. Jawab, tanya isteri tu kepada Nabi, bolehkah saya ambil duit dia tanpa pengetahuannya? Boleh tak saya ambil duit dia tapi dia tak tahu? Dan untuk saya membeli barang-barang keperluan hidup saya. Apa jawab Nabi? Boleh. Kata Nabi, tak ada Nabi kata, saya kata ya. Ambil lah kata. Tapi setakat yang kamu perlukan saja. Tapi kalau kita ambil duit dia untuk beli televisyen, boleh tak boleh? Tak boleh. Kalau untuk beli handphone, boleh tak boleh? Tak boleh. Yang boleh untuk keperluan harian saja. Itu dah ya. Jadi harus. Ni apa itu dah? Mengadu orang akan berbuat kejahatan, yang pertama tadi, mengata akan kejahatan orang yang menzalim akan dia kepada qadi supaya dihukumkan oleh qadi, atau qadi menzalim akan dia maka diadukan kepada sultan kejahatan itu kepada sultan supaya dihukum oleh sultan itu akan qadi itu. Itulah seterusnya. Kalau sultan pula zalim, ngadu kepada yang atas daripada sultan, sampai sultan. Jadi yang itu hukumnya harus. Pada ustaz boleh. Lagi pada apa? Pada pengulu boleh. Pada ketua kampung boleh. Supaya ada tindakan orang dia menzalimi dia. Itu yang pertama. Yang kedua, mengata orang yang berbuat kejahatan sebab mungkir akan dia supaya meninggalkan dia akan berbuat maksiat. Dia nyatakan kejahatan satu orang itu supaya dia sedar. Supaya dia sedar dan tak ada buat maksiat lagi. Mengata orang yang berbuat kejahatan sebab mungkir akan dia supaya meninggalkan ia akan berbuat maksiat. Supaya dia tak buat maksiat. Supaya dia sedar. Dia dah melakukan kemaksiatan, dia telah melakukan dosa, dia tak buat lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebab ia meminta fatwa kepada mufti, seperti katanya kepada mufti bahawasanya si fulan menzalim akan dia, menzalim akan daku, apa hukumnya dan apa jalannya yang melepaskannya daripada zalim itu. Apa jalan nak melepaskan dia daripada zalim? Itu minta fatwa. Minta fatwa pada siapa? Perempuan nak minta fatwa pada siapa? Pada mufti lah. Pada qadi boleh tak? Boleh. Pada ulama boleh tak? Boleh. Nak minta fatwa. Apa hukumnya dalam Islam? Itu menzalimi saya. Dia melakukan saya dengan kem. Itu tak ada berdosa. Tidak berpahala. Harus saja. Kalau ada tindakan yang baik, boleh tak mengadu seperti itu? Boleh lah. Kita tahu dia boleh boleh menyelesaikan masalah kita. Boleh lah. Hukumnya harus. Tak berdosa. Tidak berpahala. Itu yang ketiga. Sebab ia meminta fatwa, minta hukum kepada mufti supaya seperti katanya pada mufti bahawasanya si fulan tu menzalim akan daku. Apa hukumnya? Dan apa jalannya yang melepaskan daripada zalim itu, melepaskan kedua zalim itu. Yang ketiga. Ingat tu, yang pertama tadi apa? Mengadu pada yang berkuasa. Yang kedua, supaya dia itu hilang maksiatnya. Yang ketiga, minta fatwa. Yang keempat, sebab ia menakut akan orang yang hendak bersahabat dengan orang fasik atau orang yang zalim. Maka dikatakannya, jangan engkau bersahabat dengan si fulan kerana si fulan itu kerana ia fasik atau kerana ia zalim atau perbuatannya itu sangat jahat. Kita melarang orang tu, anak kita melarang jangan berkawan dengan satu orang. Orang tu kita tahu tak semayang. Orang tu kita tahu isap dadah. Orang tu kita tahu dia minum arak je kerjanya. Kita tegah anak kita, jangan kamu kawan dengan dia. Dia tu kerjanya mabuk aje sana kemari. Jangan kamu kawan dia tu isap dadah. Nanti kamu pun sama-sama isap dadah. Dan nak mengelakkan dia daripada jangkit penyakit orang yang maksiat tadi, boleh tak kita khabar pada dia jangan kawan dengan dia? Boleh. Itu hukumnya harus. Faham ke saya ni? Ini hasil bio je. Berkawan dengan orang yang jahat, berkawan dengan orang hisap dadah, berkawan dengan orang yang sentiasa tak semayang, berkawan dengan orang pakai t-shirt depan tulis apa?
Depan tulis apa? Kiss me. Belakang tulis no problem. Saja di bio-nya. Ramai ada yang macam tu, bio kan anak tu berkawan dengan pemuda-pemuda atau kawan-kawan yang jahat-jahat belaka, yang tak semayang. Yang sentiasa saja kerjanya menari-nari saja kerjanya, berjoget saja, yang berkaraoke saja. That's the way I like it. Itu je kerjanya. Jadi melarang seseorang untuk berkawan dengan jenis orang tu fasik, nanti kamu akan jangkit fasik yang macam dia juga. Maka hukumnya harus, ya. Hukumnya harus. Ya. Yang kelima, hendak memberitahu akan nama orang yang tiada diketahui, melainkan dengan disebut akan aibnya. Seperti dikatakan si fulan itu buta, atau capek, atau dungu, atau barang sebagainya. Nak kenal satu orang tu, kita kena sebutkan benda yang memalukan dia. Kalau tak, orang tak kenal. Contoh, ada orang mencari Haji Ibrahim. Mana Haji Ibrahim tu? Mana orang Haji Ibrahim tu? Dia benar, Haji Ibrahim mana? Alah, Haji Ibrahim yang ngajar selalu di Batu Gajah tu, tak kenal juga. Alah, yang pakai toka ini, tak kenal juga. Alah, yang pendek-pendek tu, tak kenal juga. Allah yang suara kuat tu, tak juga kenal. Sudahnya, Allah yang kurap tu, Ibrahim kurap ke? Malu kan dia, ya? Baru kenal. Buat tahulah normal sana. Tapi sebagai ikhtiar yang terakhir. Faham ke ni? Yang terakhir. Jangan sebut mana rumah Ibrahim kurap? Itu dosa. Mana rumah Leman Butai? Itu dosa. Mana rumah Hasan Capik? Itu dosa, ya. Saja terus-terus aja. Udah jenuh ini untuk menceritakan keadaan dia. Akhirnya terpaksa sebut yang benda yang memalukan dia. Sama ada buta, atau capek, atau kurap, atau jalan jengkut-jengkut dan sebagainya. Cengkoi ada. Ada satu orang, saudara saya namanya Cengkoi. Tangannya begitu je, ya. Gelarnya Cengkoi. Tak apa. Itu sebagai ikhtiar yang terakhir. Faham ke ni? Itu tak apa, ya. Itu yang kelima. Ya. Hendak memberitahu akan nama orang yang tiada dikenali, tiada diketahui, melainkan dengan disebut akan aibnya. Seperti dikatakan si fulan itu buta, ya? Atau capek, atau tempang, atau dungu. Apa tu dungu? Yang tak betul tu. Itu dungu dia, yang bodoh tu. Ada tak orang yang bodoh benar? Ada, ya. Dia tak tahu yang mana najis, yang mana suci. Itu dungu. Namanya dungu. Bodoh benar-benar. Ya, tai lembu katanya dodo katanya tai lembu. Jadi itulah, ya. Nak jumpa dengan siapa? Jumpa Ibrahim. Ibrahim mana? Ibrahim dungu. Tak apa. Ibrahim bengong. Tak apa. Kerana akhirnya lah, tapi nak terakhir. Dah jenuh nyebutkan dia duduk kampung tu lah, duduk Taman Melayu Jaya lah, tak tahu juga. Sudah lalanya yang Ibrahim tu dungu. Baru aku tahu, ya. Sebagai ikhtiar terakhir. Itu tak apa. Harus hukumnya. Yang keenam, menyebut akan kejahatan orang yang masyhur dengan fasik. Orang tu kita sebut je nama aja, kita tahu dia tu fasik. Dia tahu kita tu mencuri. Ya? Kita tahu dia tu isap dadah. Kita tahu dia tu nak bunuh orang dan sebagainya. Masuk neraka apa? Dia pembunuh umpamanya. Dia dah terkenal dengan kefasikannya. Itu tak apa sebut. Si anu siapa? Si pembunuh. Dia tak apa. Tak berdosa, ya. Terkenal dengan kefasikannya. Macam Abu Lahab terkenal ke tak dengan kefasikannya? Puan-puan, terkenal ke tak? Orang bila sebut Abu Lahab tu tahu dah orang yang menentang Nabi. Siapa tak tahu angkat tangan? Jadi disebut Abu Lahab tu. Siapa yang menentang Nabi tu? Abu Lahab fasik. Tak apa. Abu Jahal fasik. Tak apa. Qarun kedekut. Qarun tu kedekut. Boleh tak? Boleh. Kenapa dia? Termasyhur dengan kekedekutannya. Tahu kekedekutannya? Jadi Qarun kedekut. Tak apa. Apa? Fir'aun
Firaun apa? Firaun yang takabur. Boleh tak? Boleh ya. Karena takabur Firaun tu apa? Masyhur dengan ketakburannya. Pernah ada dia mengaku dirinya Tuhan? Ada. Qala ana rabbukumul a'la. Berkata ya, sesungguhnya aku ini Tuhan kamu yang maha mulia. Itu boleh diumpat. Firaun boleh diumpat. Qarun boleh diumpat. Haman boleh diumpat. Abu Lahab boleh diumpat. Abu Jahal boleh diumpat. Abdullah bin Ubay boleh diumpat. Ya? Tak berdosa. Tapi yang waraknya kalau nakkan pahala tu usah umpat lah. Ya? Dia harus hukumnya. Jadi jenis-jenis orang tu harus diumpat. Ya. Itu yang keenam ya. Itu bab menjaga lidah ya. Menjaga bukan menjaga lidah. Ya, menjaga lidah tadi lah. Yang ketiga tadi. Jangan kita mengumpat. Pelihara lidah kamu yang pertama, jangan berdusta. Yang kedua, jangan menyalahi janji. Yang ketiga, jangan mengumpat. Itu tiga dah. Kita beri yang keempat. Macam mana nak melihara lidah? Bab yang keempat. Menyebut akan yang keempat apa? Engkau peliharakan lidahmu itu daripada al-mira'un. Mira'un itu artinya apa? Yakni mencela perkataan orang dengan membantahi akan dia. Dan membenarkan akan dirinya. Itu al-mira'un. Nama al-mira'u. Bukan mira'un. Kalau kita ada al tu mira'un boleh. Kalau ada al-mira'u. Artinya mencela perkataan orang lain. Cakap dia yang betul, yang lain semua salah. Dia yang betul diterima pendapat dia, yang lain salah. Jangan terima. Jangan. Elakkan lidah tu daripada bertengkar-tengkar ke arah membenarkan diri dia sendiri. Bukan nak mencari kebenaran, mencari kemenangan aja. Itu al-mira'u. Orang suka bertengkar nak dapat menang, itu aja. Bukan nak dapat kebenaran. Patutnya kita tahu kalau orang tu ada hujah yang benar, kita terima ke dah. Kalau ada hujah dia betul, ada Qurannya, ada hadis ada, kita terima lah. Ini dah tengkar-tengkar sampai merah orang apa ni? Orang lehor tu timbul. Nak bertengkar aja, nak kemenang. Kalau ada orang jenis apa tu apa buat? Jangan bertengkar ni. Ambil dia kamu menang, tu dah tu. Baliklah betul. Itu dah. Jangan bertekan-tekan orang. Itu al-mira'u namanya. Berbantah. Dan al-jidal. Jidal tu berbahas-bahas. Berbahas-bahas. Bertengkar-tengkar juga. Dia ngeluarkan dalil, orang ni ngeluarkan dalil, orang ni apa? Merah pada mukanya. Matanya merah berjalan. Okay? Mulutnya pula kembang-kempik, hidungnya asyik nak tengkar je. Orang yang suka bertengkar ni patutnya ditangkap gambarnya, divideokan. Secara dekat divideokan gambarnya. Mulutnya macam mana, hidungnya macam mana, mata tu merah menyolang, hidungnya kempang-kempik. Mulut herut videonya. Lepas tu tunjuk kepada dia. Tunjukkan video dia tengah-tengah bertengkar tu. Malu dia lepas tu. Tak berani lagi dah orang ni betul apa tu. Jadi sebab itu di antara yang dilarang kita melakukan ialah sifat marah. Nak marah saja, nak metor aja, cakap menengkin aja. Yang keluarga menengkin aja, yang suami menengkin aja. Ditanya suami tu masak apa hari ni? Ya kata. Apa jawab? Tengok sendiri kata. Marah ni. Suami pun itu juga. Nak ke mana tu? Suka aku lah kata. Suami ya. Ada tak jenis orang apa tu? Ada. Jangan. Itu jidal. Jidal tu tengah-tengah. Berbahas dalam Islam boleh. Bukan salah ya. Apa kata Allah? Wajadilhum billati hiya ahsan. Maka berbahaslah mereka. Berbahaslah kepada mereka dengan perbahasan yang baik. Ada pengurusi, ada gilio cakap berapa lama, ada hujah, ada Qurannya ada, hadisnya ada. Itu tentang apa? Berbahasa tentang apa? Secara baik. Itu diharuskan dalam Islam ya. Yang salahnya saja bertengkar. Itu yang salahnya. Saja bertengkar aja, jidal. Yang ini berbantah pada masalah ilmu. Masalah ilmu dengan mendirikan dalil kerana hendak mengaibkan, tujuannya nak memalukan orang lain. Itu aja.
Bukan nak mencari kebenaran. Dia kerana nak mencari kemenangan. Supaya orang tu malu. Supaya orang tu tahu aku ni handai. Dia ni apa tak tahu. Nak memalukan dia. Jangan. Haram hukumnya. Kerana nak mengaibkan akan orang. Dan munaqashah fil kalam. Artinya membantah cakap orang lain. Tak betul cakap orang lain. Dia je yang betul. Yakni membantah akan perkataan orang. Kerana sekalian yang demikian itu menyakiti bagi orang. Dia kajian tu menyakiti orang je. Menyakiti bagi orang. Dan menjahilkan baginya. Dan mencela bagi perkataan orang. Dan memuji bagi dirinya. Dia ngaburkan dia je yang betul. Dia yang pandai. Dia yang bijak. Dia yang cara. Dia yang hebat. Dia ngaku dah betul. Serupa masuk bakul angkat sendiri. Jadi istilah yang lain kata takabur. Siapa nak takabur angkat tangan? Takabur ni sifat siapa? Sifat iblis. Siapa nak? Siapa nak pesaka daripada iblis? Angkat tangan. Sifat takabur lah tu. Kerana makhluk yang pertama takabur siapa? Iblis lah. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ingat ketika aku perintahkan semua malaikat sujud kepada Adam. Sujud tu bukan sujud macam sembahyang. Sujud tu hanya apa? Tunduk aja, tanda hormat. Semua sujud. Fasajadu, semua sekali sujud. Illa iblis, melainkan iblis. Ngapa iblis tak nak sujud? Aba wastakbar. Dia ingkar lagi takabur. Wa kana minal kafirin. Jadilah dia kafir. Serta-merta jadi kafir. Kerana tak nak sujud pada Adam, tak nak memuliakan Adam. Tak nak tunduk pada Adam. Bukan suruh sujud macam yang sujud tu. Bongkok je sikit dah lah. Tanda memuliakan Adam. Dia tak nak. Kerana dia rasa dia lebih baik daripada Adam. Bila ditanya ngapa kau tak nak sujud? Ya iblis. Jawab iblis, ana khairum min, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu jadikan aku daripada api dan kamu jadikan dia daripada tanah. Jangan aku nak sujud dengan dia? Itu dah. Siapa takabur, dia mewarisi sifat iblis. Dapat pesaka dari iblis. Namanya takabur. Iblis ni puan-puan, bukan nama asal dia. Dia setelah dia derhaka kepada Allah baru dipanggil iblis. Sebelum itu namanya mulia tau. Apa namanya? Azazil. Sebut Azazil. Azza tu artinya mulia tau. Sifat Allah tu. Ada dah Allah di antara gelaran Allah tu Azza wa Jalla. Ada dah? Azza tu mulia. Wa dan Jalla tu amat agung. Allah Azza wa Jalla. Allah yang maha mulia dan Allah yang maha agung. Itu sifat Allah tu. Itu dia dibagi gelaran kepada iblis. Tapi bila dia tak nak sujud kepada Adam, terus jadi tukar nama kepada iblis. Allah tukarkan namanya tu. Illa iblis aba wastakbar. Melainkan iblis dia ingkar lagi takabur. Wa kana minal kafirin. Terus jadi kafir itu dia. Jadi jangan banyak munaqashah fil qalam, bertengkar-tengkar tentang berbantah-bantah dengan perkataan. Kerana sekalian yang demikian itu menyakiti bagi orang. Bila kita suka bertengkar, orang suka dengan kita. Contohnya Ibrahim suka bertengkar dengan murid-muridnya. Suka ke tak? Nak orang ngaji dengan Ibrahim? Tak nak ya. Menyakiti hati orang. Tambah menghina orang lain pula tau. Dia bertengkar, kamu mana tahu? Kamu ustaz ke? Ini tiap guru tau. Seronok kawan dengarnya. Puan-puan dengar kan? Seronok kau itu. Lepas itu, nak datang lagi? Tak nak lagi dah. Ini sekarang dengan berdatang? Kerana tak ada sifat itu. Kalau ada, entahlah. Mana tahu akan datang, boleh hadir tak? Boleh, kalau Allah nak, ada boleh jadi dengan dia. Masa itu, susah datang. Kosong kan kelas ni. Dia tinggal meja dengan kursi saja dia. Jadi jangan. Jadi menyakiti bagi orang lain dan menjahilkan baginya dan mencela bagi perkataan orang
Dan memuji bagi dirinya. Dia seolah-olah memuji diri dia lah. Aku lah yang paling terror. Aku lah yang paling pandai. Aku lah yang paling bagus. Aku lah yang paling hebat. Jadi suka ke perempuan kalau saya puji diri saya aja? Suka kan? Siapa suka angkat tangan? Boleh saya puji aja, aku lah yang paling terror. Di Batu Gajah ni aku lah ustaz yang paling terror. Ada apa tu? Kalau ada orang itu, susah datang ke itu ya. Dia puji diri dia je. Dan yang demikian itu ditegahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa menegahnya? Nabi. Sampai Nabi siapa menegahnya? Allah sendiri tegah. Lagi siapa menegahkan? Kita menegah juga. Seperti yang lagi akan datang segala dalil yang demikian itu. Kata Syekh Abdul Muqti. Syekh Abdul Muqti rahimahullah ta'ala yang mensyarahkan akan Matan Jauharah. Nama kitab yang dikarang itu Matan Jauharah. Pada bicara ilmu usuluddin, apa dia? Al-Mira'u. Tengok al, bila ada al tak ada un ya, al-mira'u. Kalau tak ada al baru mira'un. Ini al-mira'u. Munaza'atul ghairi fima yadda'i sawabahu wala dhanna wal jidalu. Yang jidalun, kalau tak ada walnya, tak ada al tu jidalun. Ini ada wal, wal jidalu daf'ul abdi khasmahu, khasmatu mahu ke mahu, hu ya, khasmahu an iqsadi, an ifsadi qawlihi bi hujjati qasidan nasiha kalamihi wa ibtala kalamin khasmihi bi ghairi haqqin wa huwa muharram. Artinya apa? Maka al-mira' ataupun al-mira'u ataupun mira'un. Ini boleh mira'un ya kalau tak ada alnya. Mira'un itu iaitu membantah akan orang lain. Cakap orang lain tak betul je. Dia bantah je. Dia bangkang je kononnya. Itu membantah akan cakap orang lain. Pada perkataan sebutan kamu tak betul. Patutnya sebut macam ni, macam ni. Yang didakwanya akan benarnya, dia mengatakan diri dia benar je. Jangan sebut yang ni tak betul kamu tu ya. Dan jika pada zon tu apa? Yang kuat kepercayaannya, itu namanya zon. Zon tu dia percaya betul. Banyak benda yang dia percaya tu benda tu betul. Itu namanya zon. 80% dia mengatakan betul. Kuat mengatakan betul. Itu namanya zon. Dalam akidah dia belajar tak? Ada tak? Syak, zon, waham ada tak? Syak katanya 50% percaya, 50% tidak percaya. Zon banyak percaya, 80% percaya, 20% saja tak percaya. Itu namanya zon. Waham 10% saja percaya, 90% tak percaya. Tiga-tiga tu kalau dalam akidah tak terima di Tuhan. Mesti tanpa itu. Jangan ada syak, jangan ada zon, jangan ada waham. Mesti ada 100%. Itu dalam akidah. Ini dah. Ini dah dalam segi fiqah. Zon tu dalam segi fiqah boleh terima. Kalau dalam segi fiqah yang boleh terima walaupun zon. Tapi belum yakin tu. Jika pada zon benarnya sekalipun, dia mengatakan betul dia tu, pun tak boleh bertengkar-tengkar. Tak boleh marah-marah, tak boleh bantah-bantah, tak boleh berbantah-bantahan dengan orang lain. Walaupun dia merasakan diri itu zon, hati yang betul, aku ni betul dalam hati dia, pun tak boleh berbantah. Biar dia dengan pendapat dia, kita dengan pendapat kita. Itu dah. Berbantah tu hukumnya haram. Dan makna jidal iaitu menolak hamba Allah akan orang yang membantah akan dia. Orang yang bertengkar tu ditolak, tak mau terima. Itu namanya jidal. Daripada menyalahkan akan perkataannya dengan dalil, jadi dalil. Padahal ia mengqasad itu dia mengetahui akan membenarkan akan perkataannya itu dan membatalkan akan perkataan orang yang lain. Orang lain semua tak betul kata dia. Membantah akan dia dengan tiada sebenarnya. Dia tahu dia salah tapi dia bantah juga. Dia tahu dia tak betul, dia ikut pendapat dia juga. Tak mau
ikut pendapat orang lain. Walaupun dia tahu pendapat orang lain itu betul. Ada dalil, ada nas, ada bukti. Dengan dia. Walaupun dia tahu dengan tiada sebenarnya. Itu je nama intidal. Ada yang demikian itu semuanya haram. Apa kata haram? Tuan-tuan dan puan? Ya Allah, apa kata haram? Dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan. One more time. Ini 5 hukum ni nak hafal tau. 5 hukum ni wajib, haram, sunat, makruh, harus. Alright, kita ulang kaji. Apa kata wajib? Wajib Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. One more time. Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Ya, faham ke ni? Apa kata haram? Dibuat, apa tinggal dulu lah. Dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Lagi, kedudukannya mesti ditinggalkan. Itu haram. Faham ke ni? Yang 3 sunat. Apa tu sunat? Ambil pisau potong ya. Itu bersunat. Apa tu sunat? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya salah. Kedudukannya elok buat. Kata elok tu. Elok buat. Itu. Mesti buat tak boleh. Elok buat. Mesti buat apa tadi? Mesti buat ada lain tak? Apa? Wajib. Ini sunat. Kedudukannya elok buat. Makruh. Apa itu makruh? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok ditinggalkan. One more time. Makruh artinya dibuat tidak berdosa. Bagus. Ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok ditinggalkan. Cakap Melayu ni bukan cakap Jepun. Elok ditinggalkan. Harus apa artinya? Harus apa artinya? Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Benar? Tepuk dada, tanya selera. Nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Itu harus ya. Tak faham lagi ke? Faham, tapi kalau tanya tak boleh ikut apa ni. Kalau tanya balik, isilah tadi. Nak tanya balik tak? Nak? Okey. Ulangan. Berapa kali ulang tak tahu saya. Apa erti wajib? Bagus. Ditinggalkan berdosa. Lagi? Yang ketiga tu apa? Kedudukannya. Apa? Apa dah? Mesti buat. Bagus. Pandai murid-murid cikgu ya. Pandai murid-murid tadika cikgu ni. Yang kedua, haram. Apa itu haram? Dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Yang ketiga, kedudukannya. Sebut kedudukannya. Bukan wajib, mesti ditinggalkan. Yang haram mesti ditinggalkan. Seperti apa? Mencuri, merompak, berzina, minum arak. Itu mesti tinggalkan ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sunat. Apa itu sunat? Dibuat dosa. Apa? Dapat pahala. Lagi?
Ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok dibuat. Dapat pahala. Buat elok dapat pahala. Tinggal tak buat tak ada berdosa lah. Nak pahala ke nak tak berdosa? Nak pahala buatlah. Seperti sembahyang sunat, ada tak sembahyang sunat? Puasa ada tak sunat? Sedekah ada tak sunat? Zikir ada tak sunat? Semua sunat-sunat tu dapat pahala. Nak pahala tak? Nak pahala buatlah. Makruh. Apa tu makruh? Dibuat tidak berdosa. Ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya apa dah? Elok ditinggalkan. Elok ditinggalkan. Dia makruh-makruh. Yang kelima, harus. Apa dia harus? Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Apa ni? Ini apa saya buat ni? Tepuk dada, tanya selera. Nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Kalau tak faham juga aja benar-benar pun ya. Itu dia. Jadi dia. Mana kata tadi? Apa? Al-mira'u tadi ya. Al-makna mira'u tadi ya. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, al-mira'u ta'nun fi kalamil ghairi liizhari khalalin fihi min ghairi an yang betul yang tu saya baca tadi. Betul ya, yang tu ya. Betul tu. Wa izhari mazidil kayak qiyasati wal jidalu ibaratun an mira'in yata'allaqu bi izharil mazhabi wa taqriri. Dan makna al-mira'u ya. Al-mira' ataupun mira'un itu iaitu mencela akan perkataan orang lain. Orang cakap dicela aja, dibangkang aja. Kamu ni tak betul katanya. Itu al-mira'u ya. Mencela perkataan orang lain kerana hendak menyatakan akan cedera dalam perkataan orang tu. Dia nak bagi orang tu salah, orang tu tak betul, sebutan tak betul dan sebagainya. Itu namanya al-mira'u ya. Jadi untuk apa? Perkataan orang lain cedera dalam perkataan orang lain itu, orang tu ya, orang tu dengan tiada pertambatan dengan dia kehendak yang lain. Dia saja-saja je nak bagi bertengkar dengan orang tu. Daripada menghinakan tujuannya nak menghinakan dia aja akan orang lain itu, dan menyatakan akan kelebihan bijaksananya. Dia ngaku diri dia bijaksana, dia handal, dia cerah, dia cantik, dia lawa, dia kaya, dia ego, dia pangkat dan sebagainya. Tak kena kau ni isteri betul besar tahu. Dia nak memuji diri dia je. Dan menyatakan akan kelebihan bijaksananya dan cerdiknya. Dan makna jidal itu iaitu ibarat daripada mirak, macam mirak juga sama ya. Yang takluk dengan menyatakan mazhab. Itu hal-hal tentang mazhab. Dia mengatakan Syafi'i tak gunalah. Yang bagi Maliki. Maliki pun tak ada masalah lain kata Maliki tak betul. Yang betul hanya Hambali. Yang Hambali pun kata, ada orang Hambali tu kata yang Hambali tu tak betul. Yang betul Wahabi dan sebagainya. Itu babak mazhab. Mazhab ni apa? Pendapat ulama-ulama ikut mazhab dia. Ya, bezanya ada. Tapi mereka tu tak pernah pula bermusuh antara satu sama lain. Yang musuh siapa? Kita. Tak nak ikut Hanafi, tak nak ikut Hambali, tak nak ikut, padahal keempat mazhab itu diakui oleh Islam. Islam menerimanya. Tak ada membantah empat-empat mazhab ya. Ikut mana-mana satu, sah lah tu ya. Semayang ikut Hanafi sah. Ikut Syafi'i lagi bagus. Kerana Syafi'i itu lagi teliti, lagi halus dia punya apa? Peraturannya.
Kita ni mazhab apa? Kita ni mazhab apa? Syafi'i. Ikut Syafi'i kerana dia tu halus benar. Teliti benar dalam mengeluarkan fatwa-fatwa ya. Jadi kerana mazhab tu kadang-kadang bergaduh. Padahal empat mazhab tu diterima dalam Islam. Syafi'i diterima, Hanafi diterima, Hambali diterima, Maliki pun diterima ya. Asal ada dalam empat tu. Itu dia panggil apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah diterima. Nak sembahyang ikut Syafi'i boleh. Tapi tak boleh campur adukkan. Kalau Syafi'i ajalah. Kalau Hanafi ajalah. Kalau nak ikut Hanafi, uduk nak ikut cara Hanafi, semua ikut Hanafi. Nak ikut Syafi'i, uduk ikut cara Syafi'i dan sebagainya. Sembahyang bacaan-bacaan ikut Syafi'i. Kita ikut Syafi'i. Baca Fatihah tu, bismillah wajib ke tak? Wajib. Sebutlah. Jangan ikut Hanafi pula, kita sembahyang ikut Hanafi. Lepas tu, bila lain ikut ambil uduk ikut Syafi'i. Tak betul tu. Nak ikut Hanafi aja. Nak ikut Syafi'i aja. Nak ikut Maliki aja. Jadi kita ni mazhab Syafi'i. Rasminya pun. Negeri Perak ini mazhabnya ialah Syafi'i. Ikut Syafi'i dah. Jangan ikut yang lain daripada itu ya. Jadi kita boleh sembahyang baca bismillahirrahmanirrahim. Itu pun nak betul. Bismillah. Dengan milah. Ada orang baca bismillahirrahmanirrahim. Betul ke dah? Dengar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke dah? Tak betul. Dia nak bismillah. Lam tu ada satu dah. Mil. Yang bukan mi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Milah tu nama orang. Nyaut milah tu aja. Apa panggil aja kita? Ada tak milah ni? Orang nama Jamilah ada? Kamilah ada? Kalau ada itu nama dia tu. Dia patutnya mil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kena sebut betul. Alright. Dan makna munaqashah. Dia ada 4. Mula-mula mira'u. Al-mira'u. Yang kedua al-jidalu. Yang ketiga al-munaqashah. Al-munaqashatu. Ya. Dia makna munaqashah. Ya. Dan makna munaqashah itu daripada mira' dan jidal. Kerana tiap-tiap daripada mira' dan jidal dinamakan munaqashah. Ya, mira' pun dipanggil munaqashah. Munaqashah pun dipanggil mira'. Jidal pun dipanggil munaqashah. Munaqashah pun dipanggil jidal. Ya. Semua belakang. Tak apa belakang. Kerana tiap-tiap daripada mira' dan jidal dinamakan munaqashah. Dan sah makna munaqashah itu mukhashamah. Mukhashamah. Itu sebutan aja lah ya. Yakni membantah akan perkataan orang kerana menuntut akan haknya. Dia menuntutkan hak dia tu. Membantah cakap orang. Tak apa. Yang menuntut akan kebenarannya. Seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab yang bernama Ihya Ulumuddin. Apa kata Imam Al-Ghazali? Inna abghadar rijali ila Allah ta'ala al-aladul qasam. Al-aladul qasm. Bahawasanya yang terlebih benci. Ya. Innal abghad tu yang paling benci, yang paling Allah benci. Rajulun iaitu lelaki. Ar-rijali ila Allah, yang lelaki yang paling benci di sisi Allah, yang Allah benci benar. Lelaki yang mana? Yang suka bertengkar-tengkar. Bahawasanya yang terlebih benci daripada lelaki-lelaki kepada Allah Ta'ala itu iaitu lelaki-lelaki yang mengekali akan berbantah-bantah, bertengkar saja. Tak pernah setuju dengan cakap orang. Dengan ustaz tak setuju, dengan tok imam tak setuju, dengan pengurusi masjid tak setuju, dengan jatuh kuasa masjid tak setuju saja, dengan tok wilayah tak setuju. Bantah saja. Itu Allah benci jenis orang betul. Walaupun dia betul, dia bantah juga. Walaupun orang tu betul, tapi dia bangkang juga. Yang ini membanyakkan akan berbantah dan berkelahi kerana sekalian yang demikian itu
tertegah pada syarak. Artinya apa? Syarak melarang. Islam melarang. Jangan bertengkar-tengkar. Dan jika benar sekalipun seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia benar, tapi dia bertengkar. Untuk menegakkan kebenaran tu dia bertengkar-tengkar. Walaupun dia benar, tapi dia suka bertengkar. Dia bertengkar jangan salah tu walaupun dia benar. Apa kata Nabi? Man tarakal mira'a wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabdil jannah wa man tarakahu wa huwa muhaqqun banallahu lahu baitan fil a'lal jannah. Artinya apa? Barang siapa meninggalkan akan berbantah padahal ia adalah batil, dia tahu dia salah, dia tak bertengkar lagi, dia ngaku kalah, ambil betul-betul kata mikir tu, betul kata mikir tu. Dia mengaku kalah, tak ada bertengkar lagi dah. Maka Allah akan binanya mahligai di keliling syurga. Ndak kita nak. Jadi kalau kita tak betul, ngaku je lah. Bagi dia kebenaran, bagi dia kebenaran, ngaku kita salah. Kalau betul-betul kita tahu kita tak betul, dia betul. Contoh macam ni. Contohnya dia meninggal, batal puasanya kerana bersetubuh dengan suaminya di waktu bulan Ramadan. Sampai batal puasa. Faham kan? Dia kena zihar. Kena denda. Dia kena denda. Yang kena denda tu suami ke isteri? Suami, isteri berdosa. Kalau dia setuju berdosa tu, tapi tak ada kena denda. Yang kena denda tu suami. Kenapa? Kerana isteri tak boleh nak bayar denda. Kenapa? Kita mana ada hamba, mula-mula dendanya bayar hamba, bebaskan hamba. Siapa ada hamba angkat tangan? Seorang orang Islam tak ada hamba. Kerana sekarang orang Islam tak ada hamba dah. Yang kedua kena puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Tak boleh selang. Mesti direct. Suami boleh buat tak? Boleh. Isteri boleh buat tak? Isteri tu muda lagi. Dia boleh buat, kita boleh? Tak boleh. Kenapa? Mana boleh sebulan terus je? Tak ada uzur-uzur ada. Kalau dah putus haid lain cerita. Udah rotek dah tak ada. Tak apa. Ini masih ada lagi. Ada dah datang haid perempuan? Jadi boleh bayar atau tak boleh? Elok nak bayar dah datang haid, dah tak boleh puasa dah. Begitulah seterusnya. Nak tunggu dia sampai habis rotek pun boleh bayar. Jadi bertengkar tu. Dia katakan isteri wajib macam. Kita katakan isteri tu wajib, padahal dia ada dalil bahawa isteri tak wajib. Jadi kita bagi dia kewenangan. Bagi dia kewenangan. Kita mengaku kalah. Kita tak bertengkar lagi. Kita berikan dia. Jadi orang yang apa itu dapat mahligai di keliling syurga. Dia tahu dia salah, dia mengaku salah. Dapat mahligai di keliling syurga. Tak ada maksudnya tak ada di Pekan Batu Gajah, tak ada keliling. Kampung Pisang ke, Bemban ke, mana kampung keliling ni? Nak kata nak? Jadilah ada syurga di keliling syurga. Ada mahligai di keliling syurga. Tapi kalau dia betul, dia tak nak bertengkar, dia betul, dia tak nak bertengkar, dia bagi kemenangan bagi orang tu. Itu Allah akan bagi dia mahligai di tempat yang tertinggi di syurga. Dalam syurga tu Batu Gajah mana tempat yang paling tinggi. Di situ Allah bagi mahligai. Mana lebih baik? Yang pertama tadi yang kedua? Yang kedua lah dia betul tapi dia meninggalkan bertengkar. Dia faham ke ni? Itu hadis Nabi ni. Banallahu lahu baitan fil a'lal jannah. Allah binakan dia mahligai di tempat yang tertinggi di dalam syurga. Nescaya diperbuat baginya rumah di atas syurga. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastakmilu 'abdun haqiqatal iman hatta yada'al mirai wal jidalu wa in kana muhiqqan. Tiada menyempurnakan oleh seseorang hamba Allah akan hakikat iman, tak penuh iman tu, hingga meninggalkan ia akan mirak, meninggalkan bertengkar tu, dan jidal, bertengkar juga, yakni meninggalkan akan berbantah-bantah dan berkelahi, dan jikalau ada ia benar sekalipun. Jadi jangan bertengkar-tengkar, jangan berbantah-bantah.
Panjang lagi ke? Nak habis cerita ni. Ada sekali. Nak sampai yang kelima ya. Nak habis yang keempat ya. Keempat yang dihabiskan. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wala yanbaghi an yahda'aka syaitanu wa yaqulu laka azhiril haq wala tudahin fihi fa inna syaitana abadan yastajirul hamqa ila syarri fi ma'radil khair fala takun dhihkatul lisyaitan fa innahu yasharu bika fa izharuka al-haqqu wa hasanun ma'a man yaqbaluhu minka wa dhalika bi tariqin nasihati fil haqiqati la bi tariqil mumarati walin nasihati dhighatun wahinatun wa yahtaju fiha ila talattufi wa illa saratul qadihatu wa sara fasaduha aksara min salahiha. Artinya dan sayugianya jangan memperdayakan akan dikau oleh syaitan yang ngocok je suka bertengkar-tengkar siapa? Syaitan. Lawan. Jangan aku kalah. Lawan syaitan ya. Iaitu syaitan yang berkata ia bagimu, nyatakan olehmu kebenaranmu, lawan. Jangan kalah ya. Nyatakan olehmu kebenaran dan jangan engkau lemah dalam menyatakan kebenaranmu. Maka jangan engkau ikutkan akan perkataan syaitan dalam yang demikian itu. Kerana syaitan itu sentiasa nak menyesatkan kita ya. Wa syaitanu yudhillu. Syaitan itu sentiasa nak menyesatkan kita. Ya. Maka jangan engkau lemah dalam menyatakan kebenaran itu. Maka jangan engkau ikutkan akan perkataan syaitan di dalam yang demikian itu. Kerana bahawasanya selama-lamanya ia hendak menghela akan orang yang kurang akal kepada kejahatan. Syaitan tu kerjanya nak ajak kita buat jahat aja di dalam tempat kebajikan. Dalam sembahyang pada dah syaitan. Jangan buat pandai kamu, handai kita berkembang hidung tengah sembahyang ya. Terror kamu ni. Kamu yang kaji yang lain semua malas. Bini tu imam tak ada. Aku punya kaji jangan ya. Maka jangan engkau jadikan dirimu itu tempat permainan bagi syaitan. Tempat syaitan main acucuk dalam badan kita tu. Tahu syaitan main acucuk? Tolak sini, tolak lari sana, keling-keling ni. Dalam badan kita tu. Jangan jadi ngopi tu. Tempat kesukaannya. Tempat permainan bagi syaitan dan tempat kesukaannya. Kerana bahawasanya syaitan itu telah memberanikan akan dikau. Syaitan yang menyebabkan kita berani pada menyatakan akan segala kebenaran. Sedangkan menyatakan akan kebenaran itu iaitu jadi baik apabila berserta orang yang mahu menerima daripadanya, menerima daripadamu akan perkataanmu. Diterima perkataan kita tu bagus tu, elok tu. Dan yang demikian itu dengan jalan memberi nasihat. Bagi nasihat tak apa. Pada hakikatnya bukannya dengan jalan berbantah. Dan bagi memberi nasihat itu sirah tu apa? Susunan ada caranya nak bagi nasihat tu. Dengan baik, jangan memalukan dia, jangan menghina dia. Itu boleh bagi nasihat. Tak apa. Nak ada sirah tu cara, kaedah. Dengan kata yang lemah lembut dan berkehendak di dalamnya kepada perkataan yang halus-halus. Dan jika tiada yang demikian itu, nescaya jadi menyatakan atau menampakkan kejahatan. Dan adalah binasanya itu terlebih baik, terlebih banyak daripada baiknya. Kita nasihatkan orang yang kasar, tengkin-tengkin dia, kamu ni tak guna, pakai tolong labuh tapi kamu bayang tak tahu. Malu tak kawan tu? Malu tak? Bila malu, maknanya itu lebih jahat daripada kita memberi nasihat. Mesti nasihat tu berpahala tapi caranya tak betul. Macam kita menghidangkan makanan bagi seorang. Puan-puan hidangkan dengan saya. Lauk udang galah, sedap tak? Tapi dalam pinggan yang penuh teh ayam.
Macam? Boleh makan kan? Macam itulah keadaannya. Baik tapi keadaan yang salah. Tak faham kerja kat sana. Lau dan galah sedap ke tak? Sedap. Tapi kalau pinggan tu pun metik ayam, boleh makan? Itulah dia. Dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullah taala, wa man khalata mutafaqqahata hadzal asri ghalaba ala tab'ihi al-mira'u wal jidalu wa asura alaihi samtu iz alqa alaihim ulama usu'i an dzalika huwa al-fadlu wa annal nampak ini nampak ini nampak wa annal qudrata alal muhajati wal mujadalati wal munaqashati huwa allazi yatamadduhu bihi fafar minhum firaraka minal asad. Barang siapa bercampur akan orang yang baru belajar ilmu, orang yang baru belajar, baru ngaji tajwid umpamanya. Dia acik dengar orang baca je, orang dia tak betul bacanya, Fatihah tak betul. Dan sebagainya. Itu orang baru belajar ngaji ya. Bahaya tu. Kerana dia nampak kesalahan orang je. Kesalahan dia tak nampak. Barang siapa bercampur dengan orang yang baru belajar ilmu fiqh ni pada masa ini, nescaya ghalib tu biasa. Ghalib atas tabiannya itu berbantah-bantah. Kamu sujud tak betul. Kamu rukuk tak betul. Kamu iktidak tak betul. Nampak kesalahan orang. Kesalahan dia tak nampak. Pada bicara masalah ilmu dan mencela akan perkataan orang dan susah atasnya diam. Payah nak diam. Kerana telah menjatuhkan ataupun menghukumkan kepadanya oleh orang alim yang jahat itu. Orang alim tu ada 3 jenis alim tau. Yang pertama alim yang mengamalkan ilmunya. Itu kalau nak belajar dengan itulah ya. Orang alim yang mengamalkan ilmunya. Kalau nak belajar dengan dia. Itu orang alim. Yang kedua orang alim yang lalai. Alim tapi tak nak ngajar. Alim tapi tak nak beribadat. Alim dia tahu tapi tak nak amalkan. Ilmu banyak tapi tak bertolong. Ilmu banyak tapi jemur kain ketan dada. Itu orang alim yang lalai. Ilmu banyak, lulus Azhar tapi pakai seluar pendek ke sana kemari. Itu alim yang lalai. Dipanggil al-ulamaul ghafilin. Al-ulamaul ghafilin, ulama yang lalai. Yang ketiga, ulama yang jahat. Itu lagi teruk. Alim yang jahat. Contoh apa? Dia suruh ngajar di masjid Tuh Puan Khatijah. Tuh Puan besar Khatijah. Itu kerja. Kamu kalau tak bagi aku 1000 tak kesiu datang. Nak 1000 sekali ngajar. Apa nak dibayar namanya? Itu ulama apa? Ulama jahat. Ulama suk namanya. Suk. S-U, suk ya. Ulama suk. Dia mementingkan dunia. Dia kerana nakkan harta, nakkan pangkat, nakkan kemuliaan. Itu dapat kredit dah. Itu ulama suk. Jangan belajar dengan guru-guru jenis apa itu ya. Kalau dia bawa tu dia sengaja mencela perkataan orang je. Dan susah atasnya diam. Tak boleh diam. Kerana telah menjatuhkan atau menghukumkannya kepadanya oleh orang alim yang jahat itu, bahawa yang demikian itu yang demikian itu jadi kelebihan dan kemegahan, dan bahawa kuasa atas mendirikan dalil dan kuasa atas membantahi. Dia ada kuasa, dia tahu, dia alim, dia banyak ilmu, membantahi perkataan orang, lalu dia gunakan itu aja ya. Membantahi akan perkataan orang, dan kuasa atas menjawab perkataan orang,
dan dapat kepujian dengan dia, maka hendaklah engkau lari daripada mereka. Orang yang alim tu tapi nak puji dia orang, nakkan harta benda, nakkan kemuliaan, nak jadikan dia ketua aja, yang lain dia tak nak. Lari daripada dia. Lari daripada mereka itu seperti lari daripada harimau. Berarti orang alim orang itu elok didekatkan, elok dijauhi. Elok dijauhi, ya. Yang kelima, ngambil panjang mana tu? Ngambil panjang tu? Habislah tu, ya. Ini akan kita sambung di bulan depan, ya. Bukan bulan depan, tahun depan. Ya tak? InsyaAllah. Kalau tak padam. Kalau padam? Kalau padam? Carilah ustaz lain. Ramai ustaz lain, ustazah lain. Ustazah lain boleh. Hari ini berapa? 3 bulan ya? 3, 12, 23. Alright. Sekian dulu pembacaan kita pada pagi ini. Salah silap minta ampun, minta maaf. Ya, kalau ada yang terkasar, tersinggung, terketik, terbeliung, terkapak dan sebagainya, minta ampun, minta maaf, ya. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang boleh memberi manfaat, dan yang pentingnya kita amalkan ilmu itu. Ya. Jadi, macam mana nak amal ilmu? Apa yang kita belajar pagi ni? Jangan banyak bertengkar-tengkar. Gunakan lidah dengan baik. Berkata yang baik-baik aja, ataupun lebih baik diam. Tak boleh cakap baik, diam.